Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada malam ini dalam majlis membaca kitab kita setelah kita tutup pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sekarang kita berjumpa di pertengahan bulan Zulqa'dah. Kita sekarang berada pada tanggal malam 14 Zulqa'dah, malam 15, malam tadi malam berapa? Malam 15 ya, malam 14. Malam 15 ya. Malam 15 betul-betul malam tengah Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dan Rajab. Maka bulan-bulan haram ini digalakkan kita untuk tambah ibadat, banyakkan puasa sunat. Dan puasa sunat ini pada bulan-bulan lain pun paling kurangnya 3 hari 1 bulan. Buatlah hari bulan terang 13, 14, 15. Kalau tidak pun pada hari-hari lainnya pun, asalkan kita ada 3 hari 1 bulan, kita buat puasa 3 hari 1 bulan. Itulah yang suruhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah supaya jangan tinggal 3 perkara: 2 rakaat duha, 3 rakaat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari 1 bulan. Itulah paling minimum, paling kurangnya. Senin Khamis tu banyak, Senin Khamis 8 hari 1 bulan ya. Jadi kalau puasa 3 hari 1 bulan tak berat. Puasa 3 hari 1 bulan penghapus dosa selama 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan, kalau 1 hari diganda 10, maka seperti kita puasa 1 bulan. Kalau kita amalkan setiap bulan, maka seolah-olah kita puasa sunat sepanjang tahun. Allah anugerah daripada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi dalam bulan-bulan haram seperti ini, tambahkan puasa. 1 hari puasa sunat dalam bulan haram menyamai 30 hari dalam bulan yang lainnya. Jadi kalau siapa puasa siang hari tadi, macam dia puasa 30 hari dalam bulan lainnya. Jadi itu keistimewaan bulan-bulan haram ini. Maka tambah puasa sunat kita, tambah ibadat kita dalam bulan-bulan haram ini, bulan Zulqa'dah. Tambahkan amalan kita dan jauhilah segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Maksiat matanya, maksiat mulutnya, semuanya kita jaga betul-betul. Kita baru lepas hari raya ya, dalam bulan Syawal kita puasa 6. Bulan Zulqa'dah ni paling-paling tidak kita puasa 3 hari. Nanti tak lama kita akan masuk bulan Zulhijjah, lagi 2 minggu. Bulan Zulhijjah puasa sunatnya berapa hari? 9 hari ya. 9 hari puasa sunatnya, bukan setakat 8 dan 9. 1 sampai 9. Puasa sunat bukan wajib, tapi sunat tu pahalanya besar. Pahalanya besar. 1 sampai 7 markahnya sama. 8 hari, yang hari ke-8 tu namanya hari Tarwiyah, lebih tinggi lagi. Maka hari 9 itu adalah hari Arafah, sebab puasa hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Janganlah kita kalau ibadat tu berkira ambil yang paling afdal, dapat 1 hari pun jadilah. Yang lain-lain tak pernah nak dapat yang paling minimum. Lain-lain nak besar, gaji nak besar, bonus nak besar, rumah nak besar, pahala puasa dapat yang paling sikit pun itu. Allah, tak payahlah awak tanya. Kadang nanti setengah kaum ibu tanya, Ustaz, kalau puasa selang-seli boleh tak? Puasa 7 hari boleh tak? Suka hati awak tak nak puasa pun boleh, betul tak? Bukannya wajib. Tetapi kalau awak puasa dapat pahala besar. Kalau kita bilang boleh, 6 hari pun boleh, 3 hari pun, nanti awak kurang pahala. Dia bilang, Ustaz bilang boleh, ya Allah. Masak kuih 1 talam 9 biji telur. Nak kurangkan 6 boleh tak Ustaz? Nak masuk 3 biji, awak nak masuk telur, tak nak masuk telur pun suka hati awak. Tapi nanti kek tak jadi, salahkan kita. Kita kasih tahu resepi yang cukup-cukup. Ketika kasih tahu resepi yang cukup-cukup, awak nak kurangkan suka hati awak. Tapi boleh, kalau nak kurangkan boleh dengan syarat nanti apabila kembali muda, tambahlah puasanya. Ada kembali muda? Tak ada mana kembali muda. Masih muda dah lah kita tak buat. Ini dah tua-tua, buatlah puasa 9 hari puasa Zulhijjah. Dan jangan lupa ibadat korban. Paling-paling tidak, kalau saking payah bagi kita, satu keluarga jangan tak keluar seekor kambing untuk ibadat korban ya. Ibadatlah korban. Sunat muakkad, patutnya setiap tahun setiap orang yang ada kemampuan, setiap orang setiap tahun ya, jadi itu ibadat korban. Rasulullah pesan kepada Siti Fatimah, kalau kau buat korban, kau pergi lihat pada mula titisan darah pertama jatuh ke bumi, ketika itulah Allah ampun segala dosa-dosamu ya. Jadi begitu istimewanya ibadat korban. Haiwan korban itu menjadi tunggangan kita seberang satu mustaqim. Syukur kita dari satu musim ke satu musim kita dapat peluang macam-macam daripada Allah Ta'ala.
Tanpa kita sedar, satu musim ke satu musim, umur kita makin meningkat, ajal maut kita semakin dekat. Tanpa kita sedar, satu musim ke satu musim, usia kita makin berkurangan, ya, usia makin meningkat, umur makin berkurangan. Tapi kelalaian tak kurang tau. Tengok TV ada kurang tak? Tak kurang. Belanja hal-ehwal dunia ada kurang tak? Tak kurang. Kebunnya masih sama. Umur dia 60 tahun, kebunnya masih 10 ekar. Sampai sekarang umur dah 80 tahun pun kebunnya masih 10 ekar. Kalau nak suruh tambah, nak lagi. Allah, janganlah, jangan, ya. Kita dah nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dah mula nak siap-siap. Semuanya akan kita tinggal, semuanya pasti akan tinggal, ya. Kita ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang kita pada musim-musim begini, kita rebut. Ialah kalau orang-orang saleh tu tiap-tiap hari mereka siang dan malamnya mereka rebut. Kalau orang-orang macam kita ni tunggu musim-musim yang seperti ini baru kita rebut. Dan kalau kita ini sebagai musim-musim penggalak bagi kita. Kalau kita tak rebut dalam musim-musim gini, sayang sekali. Orang sana sini rebut pahala. Dan pada hari Arafah tu nanti, kalau kita hari orang wukuf di Arafah, kita sini puasa. Pada hari itu, kalau orang berwukuf tu mengatakan dalam hati dia saja, berkata, orang macam aku ni terampun ke tidak? Terus tak terampun. Pasal dia menafikan sifat pengampunan Allah Ta'ala. Kita di sini pun, kita macam-macam dosa pun nadah tangan, mohon ya Allah ampunkan dosa, ampunkan dosa. Dan jangan lupa abang haji, akak-akak haji semua, ya, mohon ya Allah, haji yang telah aku buat 10 tahun dulu, haji yang telah aku buat 30 tahun dulu, mohon diterima ya Allah, mohon diterima. Kita haji dah belum? Dah. Kadang-kadang dah 2-3 kali pun. Dah kabul belum? Belum tahu lagi tau. Belum tahu. Kalau dah kabul pun dah masih baik ke? Mungkin dah rosak, dah kita buat macam-macam, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali syurga. Dan haji yang kita buat tu kemarin boleh dapatkan kita syurga ke tidak? Kita tahulah apa dah kita buat selepas haji kita. Maka setiap tahun pada 9 Zulhijjah tu kita memperbaharui. Mohon, harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan sampaikan kita haji. Jangan putus asa. Pergi haji tahun ni, jangan bilang tidak. Kita bilang tidak, ya tidak. Pergi haji tahun ni, harap aku pergi. Aku harap pergi. Macam mana? Ada daftar tabung haji ke apa? Tak ada. Macam mana nak harap? Aku serah pada Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala, penghabisan lagi 2-3 hari, adalah siapa murah hati bawa kita haji? Mungkin tak? Mungkin. Tak ada pun dapat pahala atas harap. Dapat pahala atas harap. Tidak dapat markah putus harap. Duduk depan, belakang. Nanti banyak orang, duduk depan sekali. Jadi harap, jadi itu dengan kita punya harapan dia pada hari Arafah tu kita mohon ikut tarikh kita, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Habis Mekah kita hari 9, kita hari 8 umpamanya. Mereka hari ganjil Ramadan, kita hari genap. Kita bumi sini, kita ikut bumi sini, ya, kita ikut bumi sini. Kita jangan ikut hari bumi sana. Kalau sana insya-Allah tahun ni haji akbar tau. Kita doakan. Kalau haji akbar ujiannya banyak biasanya. Ujiannya banyak. Kita doakan. Kita ni tengah musim-musim haji ni kita selalu doakan. Minta selamatkan jemaah haji sebab mereka tu berjuang. Berjuang macam jihad sabilillah. Macam jihad sabilillah. Mereka berjuang. Maka mereka berjuang. Pergi haji menempuh berbagai-bagai kepayahan. Bertempur dengan berjuta-jutaan manusia. Ya. Dan mohonkan untuk saudara-saudara kita. Ya Allah, orang-orang yang pergi haji tu, ya Allah, kasih hajinya mabrur, ya Allah. Biar hajinya kau terima, ya Allah. Kita mintakan saudara kita, nanti Allah Ta'ala berikan untuk kita juga, insyaAllah. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 65, ya. Ini hari ramai kawan-kawan yang puasa hari terang. Saya ajak kawan-kawan puasa kalau bulan terang, puasa 13, 14, 15. Padahal puasa ni lapar masing-masing tau. Betul kan? Haus masing-masing. Tapi kalau puasa ramai-ramai macam seronok. Macam tak terasa. Padahal masing-masing rasa haus puasa. Saya suka galakkan. Kalau AJK Masjid, galakkan. Saudara-saudara sekalian, kan ada WhatsApp group kan. Besok 3 hari kita puasa, ya. Saya ingatkanlah. Adakan buka puasa ramai-ramai. Jadi kita masa PKP kan tak boleh buka kat masjid semua kan. Sekarang dah boleh. Adakan kita adakan buka puasa, kita berbuka ramai-ramai. Jadi jemaah diingatkan dan digalakkan. Siapa yang buat tu dapat pahala lah. Galakkan orang. Tuan-tuan, jangan lupa bulan terang kita puasa 13, 14, 15.
Dan masjid ada sediakan berbuka puasa bagi siapa-siapa yang berpuasa. Orang akan suka berpuasa. Padahal laparnya masing-masing, hausnya masing-masing. Tapi kalau puasa ramai-ramai gitu macam seronok rasanya. Macam seronok, macam kongsi hausnya. Padahal haus sendiri, haus sendiri. Begitu. Kalau sembahyang jemaah tu memang imam baca panjang, panjanglah semuanya. Imam baca pendek, pendeklah semuanya. Tapi kalau puasa kan masing-masing. Tapi pasal dalam grup, dalam grup jadi rasa seronok ya. Muka surat 68, 65. Masuk ke depan sekali. Memang gua ngarap jekong kene. Ke depan sini, duduk depan. 65 sampai baik. Kita tengok surat 65 ya. Muka surat 61 judulnya ialah ini suatu tanbih. Tanbih lah peringatan. Peringatan, satu alert untuk kita jaga-jaga. Maka hendaklah ada bagi lelaki yang ada baginya isterinya itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Kena cemburu ya. Jadi orang laki-laki tak boleh dengan isterinya suka-suka. Ada dayanya laki-laki datang. Siapa datang tu? Cik Hasan. Isteri pun dia keluar. Apa khabar Cik Hasan? Baik. Cik nak baik? Tak ada, tak boleh. Kau perempuan hal. Laki-laki yang layan. Tamunya datang, orang isteri kita angkat. Ini adat budaya kita. Jangan ya. Stop sekarang. Biar kita yang angkat talam. Kita angkat talam. Awak ada masak apa? Mi goreng? Apa semua? Kita yang angkat talam. Kita orang lelaki. Jangan isteri kita serve depan laki-laki angkat talam, angkat air. Tak boleh ya. Tak boleh, haram. Kalau dia datang bawa isterinya, orang perempuan duduk meja lain, laki-laki duduk meja lain. Kalau kita nak hidangkan isteri kita, nak hidangkan sekalipun, tetamu laki-laki kita taruh kat tempat lain dulu. Luar ke, meja lain ke, dia dah atur makan apa semua. Bang dah siap bang, kita yang pelawak. Jemput Cik Hasan, mari kita minum air sikit. Jadi bukan isteri kita yang ada interaksi. Kalau pergi kedai, pergi mana semua, jangan semua isteri kita sendiri. Khususnya kalau pergi musafir. Sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, orang perempuan tak boleh safar kecuali dengan laki-laki escort ya. Lebih-lebih lagi kalau tempat yang aman damai, umpamanya dari sini nak pergi Melaka, kan safar juga namanya. Tapi aman damai gitu ada kaul mengatakan harus. Kalau tempat yang asing, pergi New Delhi, pergi Australia, kan asing. Itu tak boleh tidak, mesti ada laki-laki escort. Dan apabila ada mahramnya yang pergi bersama dengan dia safar, mahramnya tak boleh jauh. Pergi Mekah, Madinah semua, abang awak duduklah, awak pergi laki-laki lah, awak pergi shopping lah, kita laki-laki ada acara lain. Nak cari jam tangan ke apa. Orang perempuan pergi beli abaya, beli apa, tak boleh, mesti ada laki-lakinya. Jadi kalau orang-orang tu tengok pergi Turkiah apa semua, orang-orang kedai tu tengok, ni ada orang perempuan Malaysia, ini Malaysia, tengok ada laki-lakinya, segan. Dan kalau beli baju apa semua, apa-apa yang nama laki-laki di pasar ke di mana ke, baik tempat kita, baik tempat yang nama laki-laki, isteri kita jangan cakap, kita yang cakap. Nak beli bayam, nak beli sawi, nak beli apa, nak beli abayah, nak beli tudung semua, awak berkenan yang mana? Yang ni berapa bunyi bang? Kita yang tanya. Ini berapa harga? Kita yang tanya sama orang kedai, bikam ada, bikam. Kita yang cakap sama dia. Dia bilang sekian, kita yang tawar. Saiz tengah, kita yang minta saiz, isteri kita try. Jangan kasih, Siti Rahmah ini ada bagus, Siti Rahmah. Dia trykan, amboi. Tak boleh, itu macam. Akak-akak pun bukan main lagi ya. Ya Syekh, tengok ini ada cantik tak? Cantik Siti Rahmah. Oh, tak Mekah, tak Madinah. Tak boleh ya. Kena ada cemburu sikit. Orang laki-laki nak repair rumah kita, apa semua gitu. Tak ada orang laki-laki lain rumah apa semua. Tahan tangguhkan. Nama nak kasih berwenang-wenang orang rumah kita dengan isteri kita, orang laki-laki masuk, tak boleh. Kena sangat cemburu. Sangat-sangat jangan sampai keluar rumah saja. Awak jangan main mata dengan orang ya. Balik aja cek handphone dia. Tak, itu dah nama mencurigai. Jangan sampai curigai, tapi kena cemburu. Maknanya sayang. Cemburu tu tanda sayang. Begitu ya. Tak boleh sembarang ceroboh semua begitu ya. Di antara cemburu tu apa lagi? Cuba isteri awak ada gambar laki-laki dia tengok aja. Awak suka tak? Dah tentu tak kisah, tak suka, tak gembira. Tapi ada kalanya laki-laki boleh tak marah tau. Kalau di sini tengok gambar sampai 1 jam lebih dalam drama tu. Kan gambar. Segala Piramli, segala Haji Sattar tu semua kan bukan abang dia, bukan bapa saudara dia. Dia tengok tu kan, tengok gambar laki-laki.
Tak boleh ya, hukumnya sebetulnya tak boleh ya, kena cemburu ya. Itu cerita-cerita lama lah kalau sekarang baru-baru semua. Isteri kita muda-muda. This one, apa ni saya punya favourite ni, ini saya punya favourite ni, siapalah namanya, Fulan-Fulan ni, Fulan-Fulan. Siapa namanya? Siapalah namanya umpamanya. Kita tengok, terus kita tukar channel lain lah. Buka gambar harimau. Harimau terkam Animal World, harimau terkam rusa. Tak apa. Bang cerita tu tadi, saya tak suka tengok lah. Biar dia tahu kita cemburu. Begitu ya. Kau tengok cerita yang pelakonnya semua tua-tua, bongkok-bongkok, boleh tengok umpamanya begitu ya. Semuanya kena cemburu, tak boleh dengan isteri kita sembarang-sembarang begitu, tak boleh. Yang laki-laki semua tak boleh, orang perempuan pun pernah gitu, tak boleh tegur siapa, walaupun kawan isteri kita, walaupun isteri kawan kita, tak boleh tegur siapa. Tak boleh tegur siapa ya. Orang perempuan pun gitu, jangan tegur siapa, orang laki-laki sembarangan, tak boleh. Jaga adab, jaga tertib semua begitu ya, tak bagus sekali. Baik. Maka tiada yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal oleh seorang perempuan dituntut kerana Allah Taala. Jadi perempuan tu dituntut, dia punya taatnya, dituntut dia punya jaganya, dituntut dia punya rapinya, dituntut dia punya kawalnya kerana Allah Taala. Untuk Allah Taala aku jaga engkau biar orang lelaki tak pandang kau. Untuk Allah Taala aku jaga engkau. Ada satu orang perempuan putih, orang putih datang Hadramut. Dua orang ni kan bajunya buka semua gitu kan. Kadang anaknya masuk Islam, maknya belum masuk Islam, tapi dia nak tengok kalau Hadramut tu orang kafir boleh masuk, Mekah Madinah tidak kan. Maka dia masuk, dia nak tengok macam mana Islam. Dan dia tak dipaksa tudung, tak dipaksa. Tapi dia minta, kau nak cuba pakai abayah, tutup semua. Nak try pakai abayah begitu. Sebab sini budayanya tak nampak orang buka-buka. Laki-laki sini pun tak biasa pandang. Ya, sana kalau masuk kedai ya. Masuk kedai sayur apa semua. Kita kalau belanja pasar sayur apa semua. Yang belanja pasar dengan kita siapa? Habib Kazim, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Habib beli apa Habib? Beli kentang, beli kobis. Sama Habib yang belanja semua laki-laki. Yang masuk pasar sama nanti perempuan-perempuan war. Orang perempuan Melayu kita kat sana pun dah jaga tertib. Orang perempuan war yang datang daripada negeri-negeri Arab yang lain yang bebas. Dia masuk sebab dia ingat di negeri dia pun boleh Arab sama Arab. Dia masuk kedai aja laki-laki semua keluar. Laki-laki semua keluar. Orang kedainya pun tunduk aja. Ada khidmah, ada apa-apa boleh kami bantu? Jadi perempuan ni bersuara aja, kentang sekian, laki-laki ambil timbang. Tak tengok pun, kita perhati dari luar. Begitu sana negeri Hadramut punya cara ya. Begitu punya cara dia, perempuan sangat-sangat jaga ya, tak campur orang perempuan. Satu rumah, bukan duduk rumah bapak tau, rumah yai masih duduk rumah atuk. Dengan sepupu-sepupu masih kumpul serumah, adik-beradik sepupu-sepupu masih kumpul serumah. Adik tak pernah tengok isteri abang, abang tak pernah tengok isteri adik walau dah berapa puluh tahun kumpul serumah. Tak pernah tengok pun. Dia ada ruang laki-laki, ada ruang wanita. Kalau makan kumpul laki-laki, laki perempuan. Ada ruang family masing-masing. Ada jalan umum. Kalau jalan umum nak masuk, ketuk dulu. Allah, perempuannya masuk dalam bilik. Nanti laki-laki baru lalu. Begitu. Boleh kumpul serumah pun boleh jaga juga. Boleh jaga tertib begitu ya. Mereka punya tata cara. Jadi dituntut kerana Allah. Jadi perempuan tadi di Hadramut dia bilang, okey aku nak try pakai tutup. Tutup tu semua, tutup muka semua. Dia jalan di pekan-pekan semua. Dia balik dia bilang, aku tak pernah rasa macam queen. Tak ada satu pun laki-laki pandang aku. Kalau dia terpandang pun aku tahu dia terpandang setakat tubuh manusia berselubung. Bukan pasal seksi aku ke, bukan pasal peha aku ke, pasal apa ke. Aku rasa macam queen, terhormat sekali dia bilang. Aku rasa terhormat, aku rasa bersih sekali. Tak dipandang laki-laki dia rasa bersih. Aku rasa bersih, aku rasa terhormat sekali. Begitu. Cuba orang-orang perempuan ini yang belum nak tutup tudung pakai tutup tudung lebih cantik lagi dan lebih kemas dan lebih rapi ya. Masih muda satu hal juga, ada umur 30, rambut dah sikit, kok kerinting kan apa semua. Kan dah tak senonoh, dah tak lawa. Allah. Cuba dah umur 40, 50 pun pakai tudung dengan rapi kan, primpen, kemas sekali begitu ya. Nampak apa? Anggun kita bilang ya. Anggun ya, terlebih rapi lagi. Jadi kita jaga dia kerana Allah. Kerana Allah kita jaga orang perempuan kita. Seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya dan menyembah ia akan Tuhannya dan memelihara ia akan farajnya dan mengikut ia akan suaminya. Nescaya masuklah ia akan syurga Tuhannya. Seperti yang tersebut dalam hadis yang lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang daripada Hawa, dan segala ikan yang di dalam air, dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan, selama ada perempuan itu di dalam keredaan suaminya. Lepas itu yang ada setengah orang perempuan sekarang, dia pasal dia minta maaf ya, gaji besar, pelajaran besar, dia rasa dia tak heran dengan suami. Dia gaji besar, dia apa semua, banyak biaya rumah dia yang tanggung apa semua, tapi nak keluarkan minta izin suami. Apa-apa kena minta runding suami. Dia rasa suami ni buat menyibuk saja. Jadi dia rasa dia tak heran nak ada suami. Apa guna saya duduk sama awak? Tak ada apa pun. Saya boleh, I can provide myself. Aku boleh tanggung diri aku sendiri. Amboi. Kau tak tahu dengan kau bergelar isteri, kau ada suami dan kau tak sama suami, ikan minta ampun untuk engkau. Burung, segala margastua minta ampun kau. Bulan dan matahari pun minta ampun sama engkau. Dengan kau bergelar isteri. Kau sembahyang di rumah, dalam serambi rumah, dalam bilik rumah engkau, sembahyang di rumah lebih afdal pada sembahyang di masjid. Sembahyang di dalam serambi rumah, sembahyang di tengah rumah lebih afdal pada serambi rumah. Sembahyang dalam bilik lebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. Orang perempuan menyamai laki-laki, sabilillah, sembahyang jemaah, hiring jenazah. Dia duduk kat rumah sembahyang pakai telkong, lepas tu masak asam pedas, gobah bunga, keset abuk sikit, duduk syurga. Senang tak? Senang ya. Kerana kau bergelar isteri ya. Yang ada orang perempuan sekarang boleh sombong, apa saya dapat? Apa kau dapat? Allah beri kau macam-macam. Kau tak pandang, kau hanya pandang suami kau gaji kecil, kau pandang suami kau gitu. Kau tak tahu lantaran kau ada orang yang bergelar suami dan kau bergelar isteri, Allah berimu macam-macam ya. Kita jangan terpedaya dengan pahaman orang-orang sekarang. Nak sama hak asasi wanita. Itu bukan hak wanita, itu mempayahkan wanita, menyusahkan wanita. Dan dalam Islam itulah hak asasi wanita. Biar wanita senang masuk syurga, biar wanita dapat pengampunan Allah. Tak ketu hak dia tu? Hak masuk syurga tak? Senang masuk syurga tak? Kan susah. Maka tak ada kasih mudah. Senang. Suami kau taat, suami kau senangkan hati, masuk syurga lah. Itu hak asasi wanita, kemudahan. Suami tak dapat gitu. Suami kena sembahyang jemaah, suami kena pergi dakwah, suami kena iring jenazah. Perempuan dengan mudah. Itu pemberian Allah Ta'ala. Jangan kita tukar, jangan kita terpedaya orang-orang yang begitu punya pahaman. Orang sekarang kalau apa-apa sikit semua, lepaskan saya, tak guna saya jadi isteri awak. Allah, itu paling cela sekali cakapan sedemikian. Siapa yang pernah cakap begitu dengan suami, baik kau tobat. Minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila keluarlah segala perempuan, maka saya guanya memejamkan ia akan peringatan daripada memandang akan laki-laki. Jadi kalau perempuan perlu keluar rumah, jangan pandang laki-laki. Ini kuliah kita ni tidak apa boleh buat tau. Sebab kita punya kuliah, kalau tak bikinkan ada perempuan, diorang susah nak cari kuliah yang perempuan sendiri ada. Dan dia kiranya tumpang kuliah laki-laki. Kiranya apa boleh buat. Itu pun nak kena jaga. Kita tak boleh bebas-bebas campur gaul nanti kat luar tegur siapa semua tu, tak boleh ya. Keluar. Sebaik-baik perempuan ialah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Itu Siti Fatimah duduk Madinah, sebelah-sebelah rumah dengan Nabi, tapi sahabat-sahabat yang dia tak pernah nampak dia pun. Saking kan tidak dia keluar kecuali secara sembunyi-sembunyi, orang tak nampak, pergi jumpa abahnya begitu ya. Siti Fatimah, selalunya Rasulullah yang datang jumpa dia. Siti Fatimah begitu ya. Tidak sembarang-sembarang keluar rumah. Sahabat Nabi Abdullah ibn Umi Maktum, tukang bank Nabi. Tukang bank Nabi dua, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Umi Maktum. Bank pertama subuh Bilal. Bank kedua, bank masuk waktu Abdullah ibni Umi Maktum. Abdullah Maktum ni buta, datang rumah Nabi. Nabi suruh orang perempuan masuk balik tabir. Dan Abdullah keluar, mereka bilang, "Ya Rasulullah, kenapa kita nak masuk balik tabir? Abdullah tu kan buta." Nabi bilang, "Abdullah buta, engkau kan tak buta." Jadi Abdullah memang tak boleh pandang kau, tapi kau pun tak boleh pandang itu Abdullah. Begitu ya. Tak boleh, orang perempuan tak ada sembarang pandang-pandang laki-laki, tengok apa lagi, tengok kat TV, tengok apa pelakon ini. I minat dia punya lakon lah, I minat dia punya lakon ke minat orang yang berlakon. Begitu ya. Tak boleh semua itu ya, tak boleh, kena jaga. Itu semua dosa mata. Tak tahu zaman sekarang macam mana ya. Ini saya kok cerita-cerita saya suka teringat dia dalam kitab-kitab ini semuanya. Semua mak kita cerita zaman dulu begitulah ya. Mak kita kat Singapura, jangan kat Singapura, apalagi kat kampung-kampung ya. Rumah kita rumah deret, rumah kedai belakang ada lorong antara rumah dengan rumah.
Kadang-kadang budak-budak lelaki main bola, mak kita masih anak dara. Kenapa nak tengok aje lah siapa main gitu, nak tengok aje. Dari balik pintu pun bukanya sikit, ada bidai lagi, ada lapis punya lapis. Tengok aje arwah nyai punya pantang, kalau tengok gitu dari belakang jambak. Tak kasih nak tengok gatel, tak tengok jantan bilangnya. Pada kita macam melampau. Ini masuk bab ini. Tak tengok laki-laki. Kalau keluar tak tengok laki-laki. Setakat tengok, nak tengok siapalah budak kampung main bola, nak tengok aje gitu. Oh, nyai dari belakang dah jambak. Gatel, tengok jantan bilangnya. Ya Allah. Punya tak kasih apa anak-anaknya tengok laki-laki pun tak boleh gitu ya. Cukup jaga. Apalagi orang lelaki nak masuk rumah kita. Oh, arwah yai dulu bukan main punya pantang. Cukup jaga. Anaknya tengok laki-laki aja gitu tak boleh. Tak boleh begitu. Jangan kata bukan lirik lagi. Jambak terus. Allah, begitu ya. Kita dengar dulu macam over ya. Rupanya dalam kitab ada taruh ya. Dalam kitab ada taruh. Piara ahli keluarga kita jangan tengok laki-laki. Kalau keluar tu tundukkan mata. Dengan segala cina pasar, dengan segala mamak rempah semua kau tengok semua, tanya apa khabar, tanya itu, jangan begitu semua. Tak perlu. Biar apa-apa, biar kita laki-laki yang jadi galang gantinya, kita yang beli kedai, kita yang apa semua. Isteri kita biar terhormat, terpelihara. Hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memeliharakan ahlinya akan mengerjakan segala pekerjaan dan ditegah oleh syarak. Lagi hendaklah mengamat-amati daripada pekerjaannya. Istimewa pula ada yang dikerjakan itu zina. Na'udzubillah min zalik ya. Kena pastikan isterinya junjung syarak. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Nombor satu, sembahyang ya. Kena cek tau, isteri kita kena cek sembahyang tak sembahyang. Kalau kita memang dah akak-akak gini dah kita tahu sembahyang lah. Ini khusus-khususnya yang baru kahwin. Kau kena cek tau. Kalau tak pernah sekali dah kahwin 2-3 bulan, tak pernah sekali awak balik, cuba sekali-sekali balik bukan pada waktunya. Tak pernah sekali awak terserempak isteri awak pakai telkom. Apa awak telefon, tadi tak jawab bang tengah sembahyang. Tak pernah dengar gitu. Tak pernah dengar gitu. Sebab tentang sembahyang ni orang tak ada bohong tau. Kena cek. Dia sembahyang ke dia tak sembahyang. Perhatikan. Test. Dia punya telkom tu. Tempat telkom tu dilipat. Dia taruh telkom lipat cantik. Tempat telkom tu dilipat tu. Kau taruh sikit lidi macis ke apa. Nak pergi kerja kau sangkut. Balik petang kau tengok lidi macis tu masih ada. Telkom tu dia angkat tak namanya. Test lagi. Ini muka telkom. Muka telkom kan. Dari kereta kau dah masukkan benang jarum. Benang putih aja gitu. Cocok aja gini. Lepas aja gitu. Lepaskan jarum ni. Kalau dia buka. Kan pasti. Benang apa ni? Kan depan muka dia gini. Balik kau tengok lidi tu masih ada. Benang tu masih tersangkut. Maknanya dia tak sembahyang. Kalau Imam Haddad bilang kau paling ngamuk kalau begitu. Hatta dia keluar rumah tak tanpa izin pun kau tak marah begitu. Ngamuk itu hak paling besar Allah Ta'ala. Awak tak sembahyang ya? Ya abang ni awak cakap apa? Ini apa ni? Saya tengok saya tak perasan awak sembahyang. Saya tanya biasa dah sembahyang. Ngamuk, jengkel. Jangan mau makan dengan dia. Jangan makan dengan dia. Saya tak boleh. Jangan mau tidur dengan dia. Semua begitu. Tengok gitu. Bang sampai bila ni? Tengok sampai bila macam mana awak sembahyang tidak sampai hati saya mantap balik semula. Itu kesalahan besar. Meninggalkan sembahyang kesalahan besar. Tak sembahyang aja buat bodoh aja tengok. Terus ini alah bang nanti saya sembahyang. Lah bang ni saya masak sedap tau. Iya. Perakus terus dah kena sogok dengan mi goreng aja terus kena goreng. Jangan tak sembahyang jengkel, marah. Sembahyang isteri kita tengok Puasa yang baru-baru kahwin puasa. Kalau lagi dah baru-baru kahwin, taruhlah kahwin bulan Jamadil Akhir dan masuk bulan Rejab, tanya, ini dah bulan Rejab lah. Saya nak puasa sunat. Awak ada puasa qada? Kena tanya, kena cek. Walau awak kahwin anak qadi, anak mufti sekalipun ya. Kena cek ya. Awak ada puasa qada? Dah habis bang? Alhamdulillah. Abah bukan main strict. Kita bulan Muharram dah habis puasa. Bulan puasa 6 sampai puasa bulan Hijjah dah habis. Alhamdulillah, syukur ya. Dah habis puasa qada. Masih ada juga bang. Berapa hari lagi tinggal? Lagi 7 bang. Tahun lepas hutangnya berapa hari? 7 hari bang. Ini dalam Rejab masih 7, tinggal 7, maknanya dah qada belum? Cuba aku tak tanya. Berdegau hati kita. Maknanya dia kalau aku tak tanya ni macam mana ni? Ayo puasa lah besok. Puasa. Puasa. Tahan awak puasa sunat 7 hari, temankan dia. Nak pastikan dia puasa. Slow tanya. Tahun-tahun lepas punya ada sangkut? Ada juga bang. Kira pidiah sekarang. Dari isteri awak kena cek.
kena pastikan. Dan tengok apa yang dia tegah. Isteri kita mulutnya mengumpat, isteri kita suka gaduh, sikit-sikit balik aja melengos dengan kawan. Kenapa ni? Adalah Cik Jah tu sakitkan hati kita. Jangan awak pun, ya yang, dia sakitkan hati yang, jangan ada. Awak pula, alah sudah lebih kurang kita hidup masyarakat, sudah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, sudah. Jangan nak tengok isteri awak suka bergaduh, isteri awak suka mengumpat, apa semua. Lakinya yang layan pulanya. Jangan semua begitu ya. Jangan. Tak elok semua. Suami kena jaga isterinya. Sangat jaga. Itu cemburu, bukan hanya cemburu daripada laki-laki saja ya. Cemburu daripada syaitan ya. Cemburu daripada syaitan. Kalau awak biarkan isteri awak suka bertengkar, isteri awak suka berkecil hati dengan kawan-kawan, awak bermaknanya awak tak tahu, awak tak cemburu, isteri awak sedang dicumbui oleh syaitan. Sedang dipikat oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik ya. Kena jaga sekali, tengok ada tanda-tanda apa semua. Khususnya zina ya. Na'udzubillah min zalik ya. Kalau jangan sampai zina, na'udzubillah min zalik, perkara yang boleh mendekatkan zina. Jaga sangat laki-laki. Begitu ya. Kalau laki-laki yang keluar negeri, kerja keluar negeri semua, jangan bilang isteri saya solehah, insya-Allah tak ada apa-apa. Jangan taruhkan kat tempat yang senantiasa ada orang. Begitu ya. Tak balikkan, tahan awak ni duduk KL, awak nak pergi mana, isteri awak seorang dekat sana, balik hantar rumah mak, ke rumah mak dia. Jadi ada yang senantiasa menemani dia. Tak boleh di KL seorang. Tak ada isteri tak kalah nak buat begitu, takkan. Jangan sampai berlaku, naudzubillah ya. Tak boleh. Kena sangat-sangat jaga. Tak boleh tidak ya. Tak boleh tidak. Yang nak perawan kita pun begitu. Kau dah ada kawan, bawa lah balik. Bapak nak tengok. Bawa balik. Allah. Suruh bapak balik begitu. Naik motor boncengan malam minggu. Jalan dulu pakcik. Hati-hati jalannya. Jaga nama baik ya. Dan naik motor tu maknanya mesti jaga nama baik lah. Allah. Begitu ya. Minta maaf ya, kita sebut je, tak boleh ya semua ya. Zaman bila, tak zaman bila, tak boleh ya. Maka sangat dosa besar atas laki-laki yang memberi akan ahlinya mengerjakan yang demikian itu hingga diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya masuk neraka. Dayus namanya ya. Laki-laki dayus sampai kalau isterinya berzina. Hatta kalau isterinya tak zina pun, tapi isterinya melakukan perkara dosa, dia tak tegur tu namanya dayus. Orang dayus tak masuk syurga ya. Dayus ya. Tapi kalau dia tak begitu, isterinya juga buat kotor semua. Kalau dia suka cerai. Tapi kalau dia tak nak cerai, dengan maksud saya nak bimbing dia yang baik, sebab dia kacau orang. Saya nak bimbing dia macam mana pun dia ibu kepada anak-anak saya. Yang ada orang kan begitu kan. Bukan saya rela dia buat zina, tapi saya tak rela dia makin terus liar kerana saya sayangkan dia. Awak sanggup nak ambil? Baik. Jaga dia baik-baik. Tapi bukan dengan niat awak tutup mata sebelah, dia zina tu awak tak kisah. Begitu ya. Yang ada laki-laki begitu tau. Alah tak apalah, tak luar apa pun. Tak boleh semua begitu. Zaman moden biasa kita begitu. Kita cadang kalau gitu cerai. Kalau ustaz saya tak kisahlah. Tak kisah bikin apa? Kau kasih tahu aku. Tak kisah. Tak boleh tak kisah. Stop dia zina ataupun awak ceraikan. Tak boleh tidak ya. Seperti menceritakan dia Ahmad, Nasa'i dan Hakim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, salasatun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamr wal aqud dayyus allazi yuqirru fi ahlihil khubuth. Artinya 3 orang yang telah diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala mereka itu masuk syurga. Orang yang mengkali minum arak, naudzubillah min zalik ya, mengkali minum arak. Jadi kita bilang apa? Kaki botol ya, kaki botol. Orang yang berderhaka bagi kedua ibu bapanya. Ingat yang masih ada ibu bapa, jaga ibu bapa kita tu junjung tinggi-tinggi. Jangan berkira adik-beradik, asyik aku aja jaga mak, asyik aku aja jaga mak. Allah, jangan ya. Yang ketiga orang yang dayus, yang membiarkan ahlinya buat kejahatan berzina dan mengetahui ia dengan dia ya. Tak boleh ya. Orang dia mengetahui isterinya buat perkara yang begitu, dia tahu. Bukan setengah ulama mengatakan dayus itu bukan hanya zina sahaja, bahkan segala dosa-dosa yang dilakukan isterinya, ahli keluarganya, termasuk ahli keluarganya, anak-anaknya pun ya, buat begitu, dia diamkan saja, dayus tu namanya. Dayus tu namanya ya. Tak masuk syurga orang-orang dayus. Orang laki-laki paling hina kalau orang sebut dia ni dayus punya orang. Na'udzubillah min zalik ya. Orang-orang dulu tak dayus ya, gentleman.
jaga anak isterinya, cermat jaga anak isterinya. Tak boleh sikit sekalipun, tak boleh sikit sekali pandang apa sikit, dilirik, tengok, diobserve, diperhati isterinya macam mana campur gaul dengan laki-laki, semua gitu. Tak boleh, jangan bebaskan. Jangan bebaskan anak-anak kita semua dengan laki-laki. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang tiada menegahkan akan manusia daripada masuk atas isterinya. Jangan sampai zina. Orang masuk saja dekat masuk rumah dia ada isterinya tu pun, tegur siapa tu pun dah kira dayus juga, ya. Baik. Sekarang apa? Itu adalah mukadimah zina. Sudah boleh tegur siapa, dah boleh bertanya khabar semua tu, dah pandang memandang. Na'udzubillah min zalik. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, mula pandang mata jatuh ke hati. Tak boleh, ya, tak boleh. Jadi laki-laki kena jaga ahli keluarga kita, tak boleh sembarangan. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang membeli akan jariah, yakni hamba yang perempuan yang bernyanyi ia bagi segala manusia. Hamba tahu, hamba nyanyi pun tak boleh. Ini kan pula perempuan merdeka, nyanyi depan orang. Beli hamba sahaya, dan jangan kata isteri, hamba saya pun dia beli, hamba saya yang nyanyi-nyanyi depan orang. Hambanya asal ada tamu-tamu datang, dia yang sibuk nak serve tamar, nak serve apa semua. Jemput tuan, dia begitu. Macam Margina. Cerita apa? Alibaba. Cerita Alibaba, bujang lapuk kan. Anjil Alibaba ya. Begitu ya. Begitu. Sambil menyanyi-nyanyi depan tamu-tamu, depan apa semua begitu semua tu. Tu namanya dayus. Hamba sahaya saja dah tak boleh ya. Ini kan pula tidak hamba sahaya. Anti haramun ala dayus. Maka tersurat atas pintu syurga. Pintu syurga tertulis ya. Engkau diharamkan untuk dayus, maka dayus tak boleh masuk. No entry for dayus. Tu dia punya maksudnya. Dilarang masuk segala dayus. Habis dayus masuk pintu syurga mana? Tak ada. Satu tak ada pintu syurga, tak ada. Situ pintu syurga tak ada. Pintu neraka bilang welcome. Na'udzubillah min zalik. Tak nak masuk. Kau dah beli tiketnya kat dunia? Tiketnya tu apa? Kau biarkan isteri kau dengan laki-laki? Tu namanya kau dah beli tiketnya. Tiket api neraka. Na'udzubillah ya. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya, nescaya adalah dosanya atas laki-laki dan perempuan di dalam kuburnya itu sangat azab. Sekalian umat Nabi kita semuanya, maka apabila adalah pada hari kiamat, nescaya menghukum Allah Subhanahu Wa Taala akan suaminya yang dahulu itu dalam segala kebajikan lelaki. Allah, ya. Suaminya tu pun kena hukum. Pasal apa? Kau cuai sampai isteri kau buat perkara-perkara yang tidak, yang jelek ini ya. Perkara yang jelek begini ya. Na'udzubillah. Sebab itu Nabi sebut dia di antara jelek sekali lah orang berzina dengan jirannya. Kenapa jiran? Sebab jiran yang paling tahu suami dia ada dekat rumah ke tak ada dekat rumah. Kan jiran tahu, nampak suami dia pergi kerja pukul berapa, balik pukul berapa, dan dia tahu ni perempuan seorang ke tak seorang kat rumah, dan ni perempuan mula tegur siapa, dia tanya sama begitu semua. Allah ya. Satu lagi sekarang nak sebut, ini kita cakap ni kita orang kampung lah, yang dengar cakap kita ni banyak orang-orang daripada internet ni yang ada pembantu-pembantu rumah. Di Singapura pun ada dengar cakap kita ni sekarang, di KL pun ada ni. Cakap ni kita di internet kan banyak orang tengok kan. Kalau tinggal rumah-rumah flat tu lagi, pembantu-pembantu rumah kita tu kena jaga bibi-bibi ya. Kena jaga. Tuan tak ada rumah, selalu nanti jiran-jiran minta tengok-tengok kan. Kalau duduk flat, jiran-jiran duduk depan semua tengok kan. Nanti jiran ngadukan kita, awak tak ada rumah, mate awak masukkan orang dalam rumah. Kena selalu cek ya. Nanti dia ke dalam rumah. Yang kat luar ni daripada bangsa lain. Yang dalam rumah ni perempuan ni bangsa daripada negeri lain. Yang laki-laki yang kat luar ni bikin sapu-sapu daripada negara lain juga. Kedua-duanya bukan daripada negara yang sama, tapi dia tahu dia pekerja, aku pun pekerja. Dia sambil sapu-sapu ni dia tengok rumah-rumah. Dia pun tengok-tengok rumah-rumah, dan dia tahu rumah-rumah mana yang ada pembantu-pembantu yang seorang ni semua. Nanti pembantu tu pun tengok, nanti mula tegur siapa. Tak boleh itu pun. Itu pun tak boleh. Banyak kes berlaku pembantu-pembantu rumah bawa orang pekerja-pekerja asing laki-laki masuk ke dalam
rumah ketika majikan tak ada dalam rumah, ya. Itu pun kena jaga. Kalau perlu pasang CCTV, pasang CCTV. Kalau perlu sangat isteri kita berhenti kerja, itu lagi afdal. Gaji besar tapi kesucian anak engkau tu lebih besar, kesucian rumah tangga kau tu lagi besar. Jangan sampai rumah kau jadi tempat cemar pulaknya, ya. Tak boleh ya. Nak kejaga pembantu-pembantu kita pun nak kena jaga, tak boleh sembarangan, tak ada sembarangan, ya. Dan menjadi adat lah, tak tahu sekarang, ya. Kalau dulu, ya, kalau rumah-rumah flat gitu, makcik-makcik yang kat rumah semua, kalau dia tahu ni pembantu rumah fulan, diorang semua saling menjagakan tau. Kadang makcik kepo kan, makcik kepo lah. Dia kalau pergi pasar, dia tengok ni pembantu akak fulan ni. Dia tengok pembantu ni berbual dengan siapa, balik dia komplainkan, kak, pembantu akak bukan main lagi, kalau dengan mat ini bukan main, punya cakap bukan begitu. Kita boleh jaga, kita boleh jaga begitu, ya. Begitu jaga. Maklum manusia biasa, ya. Kena jaga sebab dia di bawah kita, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan isteri kita, tapi di bawah tanggungan kita, di bawah kendalian kita. Kena jaga. Termasuk wahai sekalian toke-toke yang ada kedai kopi ke, yang ada kilang ke, yang ada apa dalam pejabat ke, staff-staff kita antara lelaki dan perempuan pergi makan lunch sama-sama semua tu. Walaupun itu hak pribadi masing-masing. Kalau apalagi kat dalam office, kau tengok orang saling bergurau, saling berapa semua, jangan awak bertanggungjawab. Mereka setakat staff, tapi awak sebagai pemilik syarikat, pemilik pejabat, awak kena pastikan apa di tempat premis awak tu tidak ada berlaku perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Besar awak punya bidang, besarlah awak punya tanggungjawab. Kalau setakat suami ada isteri dan anak, isteri dan anak sajalah tanggung dia. Suami ada isteri dan anak dan ada kedai, maka dalam kedai itu pun kena jaga. Suami ada isteri, ada anak, ada office, ada kilang. Yang dalam kilang dia dan kedai dia pun kena jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah penanggungjawab. Setiap penanggungjawab adalah dipertanggungjawabkan atas apa yang dia bertanggungjawab atasnya itu. Begitu, ya. Adik semua kena tengok. Pasal awak nak lebih pada orang lain, nak harta lebih pada orang lain, nak meniaga lebih pada orang lain, awak punya tugas pun lebih pada orang lain. Awak punya kena jaga pun lebih pada orang lain. Yang kemudian bermula hukum yang demikian itu apabila zina isterinya itu dengan tiada tahunya, maka jika mengetahui ia dan diam ia, nescaya mengharamkan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya masuk syurga. Kalau dia tak tahu, dia ditipu oleh isterinya, Allah na'udzubillah, apatah lagi sampai isterinya itu mengandung, dapat anak tapi dinisbahkan pada suaminya. Dia tahu ini anak siapa, na'udzubillah, ya. Dia tengok budak ni, dia tahu anak siapa, tengok muka dia, tengok mirip siapa, tak ada mirip suami dia, mirip orang lain. Allah, dia tahu, ibu tahu, ya. Lepas itu talqin mayat sebut nama mak, sebab mak tahu, mak confirm tu anak dia. Bapa boleh jadi tidak anak dia, begitu, ya. Jadi kalau suami yang tak tahu, pahalanya dia dapat. Kalau suaminya tahu, siksa neraka dia dapat. Na'udzubillah, ya. Dengan tiada tahunya, maka jika mengetahui ia dan diam ia, nescaya mengharamkan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya masuk syurga. Kerana bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyurat di atas pintu syurga, anti haramun 'alad dayyus. Artinya engkau wahai syurga, haramlah atas segala lelaki yang dayus. Yakni masuk atasnya segala orang yang mengetahui akan kejahatan zina pada ahlinya dan diam ia yang tiada cemburuan, ya. Tak ada cemburu pun ahli keluarganya bercampur gaul dengan lelaki-lelaki. Bermula dengan izinkan lelaki-lelaki masuk ke dalam rumahnya, bermula dengan izin anak isterinya bercakap-cakap dengan lelaki-lelaki yang lain. Baik dengan orang toki kedai, dengan orang pasar sekalipun, tak boleh, ya. Yang lelaki-lelaki, apalagi dengan jiran-jiran. Kita pernah naik kereta, dah masuk waktu bang belum? Lagi berapa minit? 1 minit dia. Baik. Kita nak pergi kedai, kita nak pergi masjid, isteri kita tak ikut. Biasa kalau isteri kita ikut, kita tumpangkan Kak Jah sebelah nak pergi kuliah. Isteri kita tak ikut, kita tengok kita tengah nak keluar, Kak Jah pun nak keluar. Nak tumpangkan dia tak? Jangan tumpangkan. Bapak tak nampak sudah, lokeknya, sombongnya, apa salah nak pergi masjid sama. Tak apa, lokek ke sombong ke tak apa, asalkan tak berdosa. Abang dulu, nanti kita sambung lagi.
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung lagi sikit ya. Kita habiskan sikit ni. Tadi kita tengah cakap apa tadi sebelum bang? Mak Jah apa? Tumpang kereta. Tumpang kereta Mak Jah. Kita nak pergi kuliah, nak tumpangkan Kak Jah sebelah. Tak boleh. Tapi kalau Kak Jah tu naik Grab ke naik taksi pun, driver tu pun laki-laki juga kan? Kak Jah naik Grab ke naik taksi, itu laki-laki tak ada kena-mengena dengan dia. Dia punya naik kereta itu adalah servis antara driver dengan customer. Tapi kalau awak ambil, itulah kira penjalinan antara jiran yang dah lebih tahap satu lagi. Iaitu apa? Yang keluar bersama. Kan lain. Awak dengan driver Grab kan lain. Awak dengan dia dah kadang-kadang kan sahabat namanya, jiran. Sekarang bukan setakat jiran, ada keluar bersama. Driver Grab kan bukan jiran dia dan tak ada bertegur siapa. Tak ada bertegur siapa, tak ada apa semua. Tapi ni kan dah kenal dah apa semua. Lain tahapnya. Ya, bayar sikit tak apa. Dia pelawa sekalipun. Ayo Kak Jah, tak apa Kak Jah, apa salahnya lah Kak Jah. Macam akak saya sendiri, jangan dah segan. Tak apa. Terima kasih, minta maaf, jangan marah. Ya mak dia, jangan marah. Tahan naik taksi. Tahan tak pergi pun tak apa. Nama nak naik sama-sama dengan orang lelaki, jangan. Kalau sampai perlu naik Grab sekalipun, jangan tanpa ramah tamah sangat. Kawan, apa macam drive ada banyak dapat ke customer kah? Ada bagus kah? Tak payah nak tanya kawan tak kawan semua tu, tak ada kena mengena. Beramah tamah, bual-bual tanya semua tu, tak bagus sekali. Perempuan tegur-tegur siapa dengan lelaki ramah tamah. Perempuan dengan perempuan ramah tamah pun tak bagus dengan orang lelaki. Tak bagus sekali, cela sekali. Tu tak ke depan suami lagi, tu namanya biadab. Tak umpamakan suami tu. Depan suami kau berani tegur siapa dengan lelaki-lelaki. Tak bagus.
tak bagus semua begitu. Siapa pernah buat begitu, tobat pada Allah Ta'ala. Pintu tobat maha luas. Dan segala apa kabaran yang sampai pada kita ni, ya, dengan bilang tahu, alah ustaz ni keras sangat, bukan ustaz ni keras sangat, aku keras ke, aku tak keras ke, aku cakap ke, aku tak cakap, tu dah tertulis dalam catatan awak dan disampaikan Allah khabar ni pada awak pada malam ni, biar awak padam, biar awak insaf dan tak buat lagi. Bukan untuk kita makin nak mengkengkeng, nak berkeras, nak menegakkan benang basah. Tak adalah, takkanlah tak begitu, takkanlah bukannya buat apa, alah takkanlah begitu, takkanlah pun dah tulis depan Allah Ta'ala. Nanti awak jawablah, Allah, ya Allah, gitu pun nak kena soal, ya Allah, nak kena hisap, takkanlah begitu, ya Allah. Takkanlah depan Allah. Takkan depan Allah. Ini pun apa Allah nak tulis, ya Allah, Allah takkanlah begitu sangatlah. Takkan depan Allah Ta'ala nanti. Kita cakap bahawa nak takkan tu kata awak lah. Dengan Allah Ta'ala, tengok nanti macam mana. Dia hisap. Yang orang tak suka tu dengar khabar-khabar gini. Aku datang macam aku tak nak dengar. Segala kisah-kisah aku zaman-zaman dulu semua, ustaz ni congkil balik. Ini Allah Ta'ala hendak awak dengar. Jadi awak congkil dan awak bersihkan. Kita pun laki-laki, tegur siapa dengan perempuan semua, kemain ramah lagi. Kalau pergi kedai pasar, nak beli epok-epok, nak beli mi goreng, sekali beli aja sudahlah. Tanya khabar, kerja pagi awak hari ni, banyak dah banyak laku epok-epoknya, mi gorengnya apa sedap, macam-macam tanya, semua tak boleh. Itu semua tu taubatkan pada Allah Ta'ala. Taubatkan pada Allah Ta'ala. Sama, tak laki-laki tak perempuan, tak boleh tegur siapa tanpa ada keperluan, ya. Dan suatu riwayat, 3 perkara tidak masuk mereka itu ke dalam syurga. Orang yang menyakiti akan kedua ibu bapanya, orang yang dayus, dan suruh-suruhan kerana berbuat zina. Na'udzubillah min zalik, ya. Saling suruh menyuruh buat zina, tukang hantarkan surat lah, tukang apakan lah. Na'udzubillah min zalik, ya. Tukang, kita bilang, maaf cakap, jadi ibu ayamnya ataupun bapa ayamnya pun sama lah juga itu semua, broker. Dan demikian lagi qiyadah, itu pun daripada dosa yang besar juga. Maka erti qiyadah itu iaitu orang yang bertemukan lelaki dengan perempuan kepada rumah yang lain. Orang yang jadi orang tengah. Orang nak girlfriend boyfriend kita yang tengahkan pun sama tau. Apa? Tolonglah hantarkan surat sama Mina. Kau bilang aku jumpa kat bawah pokok rambutan. Ini zaman dulu punya lah, ya, tak tahu sekarang macam mana semua. Kau tolong dapatkan nombor telefon dia. Kita yang jadi orang tengah ni pun sama juga. Orang yang jadi orang tengah untuk sampai orang boleh bertemu. Begitu, aku kasih can kau, ya, aku kasih can kau. Yang ada abangnya tau. Kasih can adiknya. Nanti apa kau bawa lah adik aku pergi dating, kenal-kenal dengan dia. Allah, aku semangat abangnya. Bilang bapaknya, bawa lah bakal menantu bapak nak kat rumah yang kita cakap tadi kan. Dengan perempuan lain pun kita tak boleh bawa. Ini perempuan lain, lelaki-lelaki. Bawa lah bapak nak kenal juga dengan bakal menantu bapak. Nanti masuk gitu, pakcik minta izin, pakcik ya datanglah sopan santun. Kalau sopan santun tak minta izin, kalau nak masuk Pinang betul. Dia dah Pinang baru kita tengok dia macam mana. Begitu, ya. Jadi apa? Pakcik minta izin pakcik ya, saya nak bawa apa Ramlah ni jalan-jalan. Boleh, asal jaga baik-baik diri nak, ya. Jaga diri baik-baik, dah jalan tu jaga diri baik-baik, kau bilang. Allah, begitu, na'udzubillah min zalik, berlindung sama Allah. Minta ampun, tak ada mana boleh begitu. Zaman bila, tempat mana sekalipun, tak boleh, tetap tak boleh, ya. Di soal Allah Ta'ala, tetap soal Allah. Kalau kita dah buat, tetap kena tobat, tetap kena tobat. Wallahu alam bisawab. Nanti di sini kita akan tengok 18 golongan yang tak kabul istighfarnya pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu malam pengampunan dosa tau. Ada riwayatkan ini juga tak kabul pada malam Lailatul Qadar. 18 golongan. Orang mengumpat, orang batu api, orang suka lapor-laporkan orang. Semua tu batu api paling besar tu lapor-laporkan orang lah. Lagi apa? Orang kekal zina, orang yang main gendang yang pinggang kecil tengah tu, darbuka. Semua ada sebut ini. Kadang kita cakap orang tak terima, padahal ada hadisnya. Imam Ghazali sebut dalam apa Ihya Ulumuddin perkara itu. Kadang alat gendang saja, alat gendang tapi ada hadisnya. Tak semua alat boleh, tak semua alat tidak boleh, ya. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وختم بالصالحات اعمالنا واجلنا الله يا كريم مولانا دعوه فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.